Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adrima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kaffaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minah fa illam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina likulli miskinin muddun. Baik. Jadi masih lagi dalam perbahasan kafarah al-uzma. Perbahasan kafarah uzma. Jadi kita dah baca semalam sebahagian dia lah. Sebahagian dan kita berhenti pada kata fa'alaihi al-qada' wal kafarah. Jadi sebelum-sebelum tu dan apa yang dalam hasyiah kita dah ambil dah. Jadi kita nak tengok tentang ini berkenaan dengan kafarah. Pada kata musannif rahimahullah wahya tu, wahya itqu raqabah. Jadi kata musannif, siapa yang jima', barang siapa yang jima' ia pada siang Ramadan, hal keadaan dia tu sengaja jima' tu fil farj. Lepas tu adalah kait-kait dia semalam kita sebut ada 12 kait, ada 12 syarat. Dan 12 syarat tu dihimpunkan dengan perkataan yang ditulis di papan putih ni. Habis ya? Padang. Dihimpunkan dengan satu perkataan tu. Jadi dihimpunkan 12 syarat-syarat tu dalam satu perkataan tu. Tu kena pandai-pandai tengok buat-buat sendiri tengok. Ibarat ni kalimat ni merujuk pada syarat yang mana dan sebagainya. Buat satu-satu. Okey. Jadi ada syarat-syarat tu barulah kena kafarah, iaitu kafarah uzma. Amidan fil farji fa alaihi al-qada'. Siapa yang jima' maka ke atasnya qada' puasa Ramadan tersebut dan ke atasnya kafarah. Lepas tu apa dia kafarah? Dia nak sebut apa tu kafarah? Wahya. Dia kata wahya al-kafarah tu. Ini disebut satu-satu. Itqu raqabatin mu'minah. Itu yang pertama, iaitu memerdekakan hamba. Fa illam yajid, maka jika ia tidak dapat hamba untuk dibebaskan, tak ada hamba untuk dibebaskan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka atasnya tu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati', maka jika dia tak mampu, yang ni tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu 60 miskina, maka bagi makan, maknanya memilikkan makanan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi kafarah ni ala tertib. Kafarah jima', kafarah zihar ala tertib, bukannya ala takhyir. Ada khilaf lah, tapi jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan ala tertib. Jadi mazhab Maliki dia kata ala takhyir. Kerana ada riwayat, dari riwayat tu dijawablah oleh jumhur. Baik. Dan kita sebut semalam, ulama bagi kaedah kalau disebut kalau disebut yang paling asyad, yang paling besar sekali, lepas tu barulah kemudian tu makin kurang, maka kafarah di situ ala tertib. Macam contohnya dalam hadis ni Nabi sebut apa dulu? Merdekakan hamba. Lepas tu
puasa 2 bulan turut-turut, lepas tu makan 60 orang. Sama juga dengan zihar dalam Quran surah Mujadilah, yang mana Allah Taala sebut merdeka hamba dulu, lepas tu baru puasa 2 bulan, lepas tu baru bagi makan 60 orang. Jadi sebut yang paling besar, lepas tu diikuti yang kurang sikit, lepas tu lagi kurang. Jadi kalau macam tu, ulama kata menunjukkan atas tartib. Adapun kalau mula yang ringan dulu, seperti mana aiman, salah sumpah, kafarah sumpah, yang mana Allah sebut yang paling kurang bagi makan, lepas tu bagi pakaian, lepas tu Allah Muhammad merdeka hamba. Jadi yang tu menunjukkan atas takhyir. Baik. Jadi kafarah dia punya khisal dia ada 3 lah. Jadi tengok dalam wahya, qauluhu wahya, kata muhasyi ai al kafarah. Jadi domain itu merujuk kepada kafarah. Wa khisaluha thalathun. Khisal maknanya apa khisal? Wa khisaluha, khisalul kafarah itu ada 3. Kama yu'lamu min kalamil musannif, seperti mana diketahui daripada kalam musannif rahimahullah. Al-itqu summa as-sawmu summa al-it'am. Tu dia buat ada tertib tu. Merdeka, puasa, bagi makan. Jadi fahiya al-kafarah tu murattabatun ibtidaan wa intihaan. Jadi kafarah ni dia secara murattab daripada awal sampai akhir lah. Daripada awal sampai akhir tu dia secara tertib. Maknanya merdeka hamba dulu, lepas tu yang kedua puasa, tak mampu puasa barulah al-it'am. Daripada mula sampai akhir. Nanti kita akan tengok ada beza dengan kafarah aiman. Kafarah aiman tu mula-mula dia bukan murattab, last sekali dia barulah murattab. Wa mislu kafaratil wat'i fi nahari Ramadan kafaratul zihar wal qatli fil khisali wat tartib. Dan seperti kafarah jima' pada siang Ramadan ni juga, kafarah zihar dan kafarah bunuh pun sama juga. Sama dari segi jenis kafarah yang kena tu, dan juga tertib dia. Dan juga tertib. Kecuali annal qatla la it'ama fihi. Kecuali pada kafarah bunuh tu tak ada it'am. Dia ada 2 je. Ada 2 perkara je. Sini ada 3 kan. Apa tu? Al-itqu, as-saum, al-it'am. Sama juga zihar. Zihar pun al-itqu, as-saumu, al-it'am. Pun secara tertib juga. Bunuh pun sama juga secara tertib, tapi dia ada 2 ya. Dia ada al-itqu dengan as-saum. Illa anna al-qatl la it'ama fihi falaysa likaffarati illa khoslatan al-itqu summa as-saum. Nampak? Jadi kafarah bagi bunuh 2 sahaja. Wa ma waqa'a fi syarih fi zikril it'ami fiha. Adapun apa yang berlaku pada kata syarih daripada sebutkan it'am pada masalah kafarah bunuh tu, itu sabku kolam. Atau kena tengok bab dia lah, apa yang syarih kata. Ni fahamnya syarih pergi sebut juga al-it'am pada masalah kafarah al-qatl. Jadi situ sabku kolam lah. Orang kata kalau sabku lisan ni kata terlancar lidah. Laju lidah. Tak mau sebut tersebut. Yang ni tak mau tulis tertulis. Sabku kolam. Walaysa qaulan dha'ifan kama sayati. Bukannya qaul dha'if. Tapi itu sabku kolam. Dah ada tersilap. Tersilap. Jadi kafarah zihar
kafarah jima' di siang Ramadan, kafarah qatl, kesemuanya secara tertib dan sama pada khisal, kecuali bunuh, kafarah bunuh tidak ada it'am. Itu boleh buat perbezaan kan. Ada kafarah-kafarah yang ada. Adanya nak angkatan nak tertibkan maklumat tu. Maklumat yang kita mengaji. Dan membantu kita lah untuk mengingat lagi. Jadi kena keluarkan lah, tajrik kan. Dalam ni kita mengaji dia berselerak macam tu. Betul orang buat tasjir apa semua tu supaya dia nampak lebih jelas dan dia terlukis dalam kepala. Jadi mudah sikit kita nak dapat dia. Baik. Wa amma kafaratul yamin fa khisaluha arba'un. Adapun kafarah yamin, maka dia punya khisal kafarah dia tu, atau kita kata jenis-jenis kafarah yang kena tu ada 4. Yang pertama al-itqu wal it'am wal kiswah summa saum. Nampak? Dia apa ni, dia datang huruf jar dia pun dah beza dah. Ada isyarat. Faham? Al-itqu lepas tu wa. Wal it'am. Lepas tu wa. Wal kiswah. Lepas tu summa. Kenapa datangkan dengan summa? Itu ada isyarat tu. Faham tak? Lepas tu pentingnya nahwu tu. Waw tu li mutlaqil jama'. Semata-mata nak himpun. Dia tak syarat tertib. Semata-mata nak himpun. Tapi summa tu ada bagi faedah. Ada bagi faedah tertib. Kan? Nak menunjukkan apa sini? Kafarah yamin tu, dia 3 awal tu mukhayyar. Dia ada pilihan. Faham? Hamba ada nak merdeka hamba, nak bagi makan ataupun nak bagi pakaian. Tak mampu 3 ni barulah puasa. Puasa 3 hari. Maksudnya puasa 3 hari. Faham tak? Lepas tu dia kata fahiya, apa fahiya? Kafaratul yamin mukhayyaratun ibtidaan bainas salasah. Jadi kafaratul yamin ni dia ada diberi pilih pada mula-mula antara 3. 3 hak depan tu lah, itik, it'am, kiswah. Boleh pilih nak buat mana satu. Murattabatun intihaan, dan secara tertib intihak pada akhir. Yang as-saum, itulah kalau tak mampu hak 3 tu barulah pergi ke saum. Maknanya nak bagi makan pun tak boleh, nak bagi pakaian pun tak ada, nak hamba pun tak ada. Jadi waktu tu dia puasa. Dia tak boleh 3, waktu tu dia apa? Dia puasa. Ada beza sikit situ. Habis. Kemudian apa ni disebut dalam kalam musannif kata itqu raqabah. Itqu raqabatin mukminah. Dan ni kadang-kadang orang faham kena merdeka hamba perempuan. Betul? Tak betul. Tak betul. Masuk raqabah situ batang tengkok, maksudnya hamba lah. Sebab tu dalam hasyiah tu kata qauluhu itqu raqabah ay i'taku raqabatin abdin au amatin, iaitu memerdekakan raqabah. Raqabah ni batang tengkok, maknanya naknya hamba tu lah. Cuma ni min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Sebab tu dia tafsirkan raqabah tu apa dia? Abdin ataupun amatin, hamba laki ataupun hamba perempuan. Cuma mukminah tu sebab raqabah tu muannas. Sebab tu datangkan dengan sifat dia mukminah, bukannya kena hamba yang mukminah, perempuan yang beriman. Itu. Tapi sebab raqabah tu muannas. Tu raqabah tu abdin atau amah. Abdin ataupun amah. Laki ataupun perempuan. Fal muradu bi raqabah ar-raqiq, hamba. Jadi fal murad bi raqabah ar-raqiq. Fahuwa min itlaqil juz'i 'alal kull. Raqiq ni hamba lah, hamba yang khalis.
Jadi yang yang dikenakan dengan raqabah adalah raqiq. Fahuwa min itlaqi al-juz'i 'alal kull. Itu daripada menyebut juzuk, raqabah kan satu juzuk daripada kul, batang tengkak, 'alal kull. Li'anna ar-riqa kal-ghil, sebab riq sifat kehambaan tu seperti satu belenggu yang ada di batang tengkak. Jadi sebut raqabah. Itulah dia punya tu. Alaqah dia kot. Alaqah dia. Wa qawluhu mu'minah fala tujzi'ul kafirah. Tak memadahkan kafir. Ni lelaki ataupun perempuan yang Islam. Wa fi ba'din nusakh salimah minal uyub al-mudirah bil amal wal kasab. Dan pada sebahagian nuskhah dalam syarah, pada sebahagian nuskhah sebut salimah, maknanya raqabah yang mukminah yang selamat daripada aib-aib yang bagi mudarat pada pekerjaan dia dan cari rezeki dia. Sebab tu nampak dalam Islam dia syaratkan hamba yang nak dimerdekakan tu hamba yang dia punya tubuh badan dia ataupun diri dia tidak ada aib-aib yang bagi mudarat untuk dia bekerja. Adapun maknanya yang untuk kita bebaskan tu yang sejahtera lah, yang elok. Dia boleh bekerja dan boleh cari rezeki. Pasal apa macam tu? Yang ada uyuk tak boleh? Saya tak boleh. Abang lalu kan. Jadi agama Islam ni dia cukup jagalah. Memang dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dorong untuk merdekakan. Sebab kalau kita tengok kafarah ni, zihar ada merdeka hamba. Nama apa? Hak ni, yang ni pun jimat pun ada merdeka hamba. Aiman pun ada merdeka hamba. Jadi banyak kafarah-kafarah yang agama Islam dia mendorong untuk orang memerdekakan hamba. Kita tengok. Dia tak buang secara maknanya ada sistem perhambaan tu. Sistem perhambaan tu ada, tapi dalam masa yang sama dia mendorong orang untuk memerdekakan hamba. Dan nak merdekakan pula hamba yang elok. Hamba yang boleh bekerja, hamba yang boleh cari makan. Adapun hamba yang tak boleh cari makan, lebih elok dia duduk dengan tuan dia. Tak, tuan dia akan jaga dia. Maknanya tuan dia akan bagi dia makan dan sebagainya. Sebab dalam Islam cukup jaga. Maknanya makanan apa yang dimakan oleh tuan itu pun hamba tu makan, dia cukup jaga. Tapi buat orang tak nampak. Orang tak nampak, kadang-kadang dia tuduh Islam ni macam-macam lah. Tapi kalau kita tengok cantiknya ni agama Islam tu. Hatta dalam nak membebaskan tu pun kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh yang boleh cari makan, yang elok, tak ada aib. Sebab dengan dia tak ada aib, dia boleh bekerja, dia boleh cari makan. Maknanya kalau dia bebaskan orang yang ada aib, macam mana nak bekerja? Teruk dia. Jadi lebih baik dia duduk dengan hamba, dengan tuan dia, dia khidmat kat tuan dia, dalam masa yang sama makan dia, pakaian dia semuanya terjaga. Tuan tu kena jaga dia lah. Sebab tu kena salimah minal uyub al-mudirrah bil amal wal kasab. Okey. Jadi kalau tak ada hamba, lah ni tak ada adalah hamba. Fa illam yajidha, maka jika dia tak dapati hamba, ni tak ada hamba, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dalam hasyiah kata fa illam yajidha ay lam yajid ar-raqabah hissan fi masafatil qasr. Dia tidak dapati raqabah hamba tu, memang tak ada betul fi masafatil qasr. Kalau kita kata sekarang ni 80, atas pendapat dah 88 ataupun 89 kita kata,
kan. Ataupun 84 kan. Dia ada khilaf kat situ. Kita ambil lah satu, katalah 89. Jadi 89 km. 89 km. Jadi dalam 89 km tu, masafah 89 km tu tak ada. Tak ada orang yang tak ada hamba. Tempat tu memang tak ada hamba. Sekitar tu memang tak ada hamba 89 km. Masafatul qasr. Jadi dia tak dapat hamba. Fa illam yajid al-raqabah hissan fi masafatil qasri au syar'an. Itu maknanya memang tak dapat betul. Memang tak ada betul. Au syar'an, ataupun pada syarak. Yang ni tak ada tu tak ada pada syarak. Bukan tak ada betul. Tak ada pada syarak. Maksud tak ada pada syarak, ka'allam yaqdir ala samaniha. Ada tapi dia tak mampu. Harga mahal. Dia tak mampu atas harganya. Harganya. Zaidan ala ma yafi bimamunihi baqiyatal umuril ghalib. Jadi harga dia tu lebih atas apa yang dia dapat saman dia tu lebih di atas kata harta dia yang dia dapat tanggung, yang di bawah tanggungan dia, dan juga diri dia sendiri. Dia yang dia dapat tanggung baki umur dia yang ghalib. Baki umur dia yang ghalib. Kita kata baki ghalib orang hidup, kita kata umur 63 tahun. Lepas tu dia umur dia berapa? 40 contoh. Jadi ada 23 tahun lagi. Lepas tu dia kena kira situ. Dia akan kira. Maknanya sehari tu dia berhajat pada berapa. Lepas tu sepanjang 23 tahun tu, jadi berapa yang dia ada. Dia payah sikit. Berapa yang duit yang dia ada. Jadi ada tak duit lebih? Sekarang ni ada tak duit? Lepas kira-kira tu ada duit lebih untuk dia beli hamba tadi tu. Ka'allam yaqdir ala thamaniha zaidan ala ma yafi bimamunihi kan. Bimamunihi baqiyatal umuril ghalib. Pada pada sisa saki baki umur dia yang ghalib. Jadi kalau umur dia sekarang ni 40, ada 23 tahun lagi. Jadi duit yang dia ada tu dia akan tanggung untuk tanggung diri dia, dan juga untuk tanggung dia punya orang di bawah tanggungan dia. Jadi dia kena kira berapa yang dia perlukan untuk tanggung. Jadi 23 tahun. 23 tahun. Lepas tu ada tak lebih? Bukan tanggung dia seorang dengan orang bawah dia sekali. Lepas tu 23 tahun tu ada duit, ada lebih. Tapi lebih tu, harga tu lebih lagi pada yang duit yang lebih dia ada tu. Harga tu lebih lagi daripada duit lebih yang dia ada. Jadi dikira dia tu lam yajid pada syarak. Duit yang dia ada tu tak cukup. Cukup sekarang ni banyak lah, tapi sebab dia nak tanggung orang yang di bawah tanggungan dia. Ambat zakat pun ada agak sebut pasal ni. Masalah apa ni mamunihi ni, baqiyatul umur al-ghalib. Okey, habis itu. Itu pun dikira, tanpa mudah kata duit dia tak cukup lah. Nak mudah faham dulu. Atau duit dia tak cukup untuk beli hamba. Jadi kalau dah tak boleh yang pertama, dia akan berpindah yang kedua. Okey, kalau lah dia berpindah yang kedua, lepas berpindah pada yang kedua, dia puasa. Tengah puasa sebulan, tiba-tiba ada hamba, ataupun tiba-tiba ada duit dia jadi banyak. Faham kan? Dia tak boleh yang pertama. Dia tak boleh merdeka hamba.
Sebab duit dia tak ada. Dia tak banyak duit. Lepas tu dia pun puasa lah. Sebab dia mampu puasa. Lepas dia puasa sebulan, dia boleh pula merdeka hamba. Tiba-tiba dia dapat duit. Dia dapat duit. Dia dapat satu kontrak ke, bisnes ke apa ke, lepas tu dia dapat duit. Ataupun ada orang serah kat dia ke, duit banyak, hadiah kat dia, harta dia ke, orang tu nak mati dah, contohnya. Jadi dia jadi banyak duit. Bila dia jadi banyak duit, dia mampu untuk beli hamba. Ataupun tadi kat masa Fatul Qasri tak ada hamba. Lepas tu sekarang ni ada. Lepas tu ada. Tapi sekarang ni dah puasa dah. Lepas tu hak satu ni boleh pula. Jadi macam mana? Dia kata walau wajada raqabah ba'da syuru'ihi fi saum nudiba lahu an yarji'a lil itqi wa yaqa'u ma lahu ma sa'lahu wa yaqa'u lahu ma samahu naflan wa kadzalika law qadara 'ala saum ba'da syuru'ihi fil it'am. Jadi kalau dia dapati hamba, kalau dia dapat hamba selepas dia mula masuk dah pada puasa, selepas dia masuk pada puasa, maknanya dia dah puasa dah, nudibalahu, disunatkan dia kembali kepada khoslah yang pertama, iaitu merdeka hamba. Tak wajib disunatkan. Nudibalahu an yarji'a lil itqi. Bila dia kembali dah kepada al-itiq, maka puasa yang dia buat tu yaqa'u lahu ma samahu naflan. Jadi puasa tu puasa sunat. Begitu juga kalau dia mampu atas puasa selepas dia syuruk, dia buat dah bagi it'am tu. Kata dah dia it'am 30 orang dah, lagi 30 orang lagi tak it'am. Lepas tu dia mampu untuk puasa. Tadi sebelum ni dia sakit dia sembuh dah, contohnya. Jadi doktor kata kamu dah boleh puasa dah, tak ada masalah dah, contohnya. Jadi disunatkan dia puasa. Lepas tu yang tadi bagi makan tu tak apa, itu jadi biasa sedekah. Faham tak? Faham kan masalah dia kan? Dik Chris Meh. Jadi kena mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau tak berturut-turut, tak boleh kena ulang balik. Tengok dalam qauluhu mutatabi'ain wa qauluhu mutatabi'ain ay mutawaliyain falau aftara yawman walau bi uzrin kasafarin wa maradin in qata'at tatabu'u wa wajaba al-istinaf fayu'idu saum min awwalihi walau bi iftaril yaumil akhir. Dia kata mutatabi'an dengan mutawaliyan, berturut-turut lah. Maka kalaulah dia berbuka 1 hari ya, walaupun dengan sebab uzur seperti safar ataupun sakit, maka terputuslah tatabuk dia dan wajib dia mula semula istinaf, mulalah min jadid. Yasum syahrain mutatabi'ain min jadid fayu'idu saum min awwalihi, daripada awal dia, dengan walaupun dengan dia berbuka pada hari yang terakhir, hari ke-60 dia buka hari tu, khalas. Syahrain tani 2 bulan lagi kali. Boleh habis. Fa illam yajid fasiyamu syahran mutatabi'ain. Fa illam yastati' saumahuma, maka jika dia tak mampu puasa akan 2 bulan tu, tak mampu puasa 2 bulan tu, tak mampu puasa berturut-turut ataupun memang tak mampu puasa langsung. Tengok Asyiah kata apa. Qauluhu fa illam yastati' saumahuma ay mutatabi'ain, maka jika dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, bi an lam, dia nak taswir kata tak mampu tu, Wadzalika musawwarun bi allam yastati' saumahuma aslan aw istata'a saumahuma mutafarriqain. Dia tak mampu tu, nak taswir kata tak mampu tu sama ada dia memang tak mampu puasa langsung atau dia mampu puasa tapi mutafarriqain, bukan berturut-turut. Maknanya lawan berturut-turut apa? Tak berturut-turut. Mutafarriqain.
Apa dia tahu bahasa Melayu dah? Ha? Senggang. Pecah-pecah apa? Ha? Asing-asing ataupun selang-selang itulah. Maknanya lah ada hari-hari yang dia tak boleh, dia boleh nak puasa tapi tak boleh lah 2 bulan berturut-turut tu. Jadi sebab dia kena, itu pun masuk dalam yang statik juga. Dia memang tak mampu nak berturut-turut 2 bulan terus. Sebab dia ada setiap sebulan sekali tu ada dia kena pergi jumpa doktor ke apa ke contohnya kan. Ataupun dia ni ada sakit dalam sebulan tu memang akan datang lah sebagainya. Ikutlah apa-apa pun boleh tasawurkan lah. Dan wa makna adami istita'atihi adamu qudratihi li husulil masyaqqatin lahu la tuhtamalu adatan. Dan makna tak mampu tu, tak mampu puasa tu, iaitu tak mampu ada mustita'ah tu, tak mampu tu lah dia tidak ada kekuatan lah, tidak ada kekuatan. Dia tidak ada kekuatan kerana hasilnya masyaqqah, kerana hasilnya kesusahan bagi diri dia, kerana hasilnya kesusahan bagi diri dia yang tidak dapat ditanggung pada adat. Yang tidak pada adatnya dia tak tertanggung. Walau li syiddatil ghulmah. Walaupun kerana bersangatan hajat kepada ghulmah. Apa dia? Syiddatul hajah lil jima'. Bidamil ghain al mu'jamah sukunil ay syiddatil hajah lil jima'. Dia tak boleh, dia mesti nak kena jima' enggak. Tak jima' tak boleh. Gila Jadi dia kena, dia ni ada ni memang ialah nafsu orang tak sama. Jadi dia memang dia perlukan. Walau li syiddati al-ghulmah. Ni li syiddatil hajah lil jima'. Yang dia berhajat sangat kepada jima'. Yalah bulan puasa pun dia jima'. Ni kan kena masalah bulan puasa. Bulan puasa pun dia jima'. Start bulan puasa. Itu pun dia termasuk juga tu. La apa tu yang la tuhtamalu adatan. Adat dia tak tertanggung. Baik. Fa inam yastati' saumahuma fa it'amu sittina miskina. Maka kita terjemah ni bagi makanlah 60 orang miskin, tapi sebenarnya bukan bagi makan. It'am masak, bagi makan dengan mana masak. Maksud it'am itu tamlik. Batu kata hasyiah, kata muhasyi qauluhu fa it'amu sittina ila akhirih ay tamliku sittina ila akhirih. Maksud it'am situ tamlik, yakni memilikkan 60 orang setiap seorang satu mud. Maknanya 60 mud dah dia keluarkan, dan 60 mud tu dibagi kepada 60 orang. Walaisal muradu an yaj'ala zalika ta'aman. Bukanlah maksud dia bagi it'am sittin tu makan it'am sittin miskina tu dia jadikan makan jadikan makanan. Jadikan 60 tu 60 mud tu jadikan makanan, wa yut'imahum, dan dia bagi mereka makan iyahu akannya. Falau ghaddahum au asyahum lam yakfi. Kalau dia buat ghadak, dia bagi makan siang ataupun bagi makan malam 60 kan, lepas tu ajak orang 60 orang miskin, 60 orang fakir, tak memada, lam yakfi. Dia kena tamlik. Orang tu nak buat apa ikut dia nak masak, dia nak jual, terpulanglah. Dan boleh tak kafarah tadi tu kita nak bagi dekat keluarga kita, nak bagi kat ahli kita, kat iyal kita. Kata muhasyi wala yajuzu it'amu kafaratihi li iyalihi kazzakawat wa sairil kafarat.
Dia tak boleh. Tak. Bahasa Melayu. Bismillah. Sat. Jadi dia kata wala yajuzu it'am kafarati li'iyalihi. Jadi tak boleh membagi makan dengan makna tamlik lah. Dia tamlikkan kafarah tu bagi orang yang di bawah tanggungan dia, ahli keluarga dia ataupun orang yang di bawah tanggungan dia, li'iyalihi. Seperti zakawat, seperti zakat lah. Zakat pun tak boleh juga. Kita tak boleh bagi orang yang di bawah tanggungan kita. Faham? Orang tu masih di bawah tanggungan kita, kita nak bagi kat dia. Kalau orang tu bukan di bawah tanggungan kita, tak apa lah. Zakat, sebab tu suami dia tak boleh nak bagi kat isteri dia, sebab isteri dia tu di bawah tanggungan dia. Begitu juga anak-anak yang di bawah tanggungan mak ayah, tak boleh dia nak bagi dekat anak-anak dia, sebab di bawah tanggungan. Wasairil kafarat, dan juga baki-baki kafarat yang lain ataupun tak boleh juga. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil khabari sabiq fat'imhu ahlaka faqad taqaddama jawab anhu. Itu dah jawab dah lah. Tengok balik. Adapun sabda Nabi SAW pada hadis yang lepas, Nabi kata fa'at'imhu ahlak, maka telah dijawab lah tu. Ada beberapa jawapan. Ada tiga jawapan. Ada tiga jawapan. Ini kita baca. Faqad taqaddama jawab anhu bi annahu yuhtamal annal murada at'imhu ahlaka ala wajhi annahu sadaqatun minhu sallallahu alaihi wasallam alaihi likaunihi akhbarahu bi faqrihi ma'a baqa'il kafarati fi dhimmatihi wa yuhtamal annal murada at'imhu ahlaka ala wajhil kafarah wa mahallun tina'i it'ami kafaratihi li iyalihi idza kana huwal mukaffir min indihi bi khilafi ma idza kana al mukaffir ghairahu anhu kama huna wa ba'dhum ajaba bi annahu khususiyatun fa fi hadzal hadis salah satu ajwibah. Ada tiga jawapan lah. Ada tiga jawapan. Tengok kat miskin pula. Dia kata maka kalau tak mampu puasa 2 bulan, maka bagi makan, yakni memilikkan 60 orang miskin. Miskin au fakiran. Kata tak syarah tambah au fakiran. Likulli miskinin mudun, bagi tiap-tiap orang miskin tu 1 mud. 1 mud ai mimma yujzi'u fi sadaqatil fitri. Iaitu mud yang memada pada sedekah fitrah, yakni pada zakat fitrah. Pada zakat fitrah disebut sedekatul fitr. Jadi pada zakat fitrah maknanya apa dia makanan yang maknanya makanan asasi lah, makanan asasi satu tempat tu, makanan asasi suatu negeri tu. Makanan asasi itu makanan yang mengenyangkan. Makanan mengenyangkan daripada makanan asasi pada satu tempat tu. Itulah dia kena keluarkan. Itu yang memada pada sedekah fitrah, zakat fitrah. Okey, tengok sikit ada boleh macam kaedah lah juga terdapat kat miskinan tu. Qauluhu miskinan fihi hazfun. Au ma'utifat kama asyara ila syar'i bi qawli aw fakiran wa yahtamalu anna al murad bil miskin ma yashmalu al fakir. Bukan fihi hazfun aw, fihi hazfu aw. Fihi hazfu aw, pelik lah. Fihi hazfun aw, tak kena nak baca.
Hazfu au. Dihazahkan au. Bukan kat ni salah. Anak yang salah baca. Faham tak? Dia kena faham lah. Maknanya kita nak baca tu. Kalau hazah patu au, dia nak maknanya ada dua. Tapi sekarang ni satu je, hazfu au ma'a ma'utifat. Sebab dia hazahkan au dan apa yang diatafkan. Au ma'a ma'utifat, maknanya maktuf apa ni panggil apa? Maktuf alaih. Maktuf. Jadi dalam tu dia kata pada miskinan, lepas tu syarah kata apa? Au fakiran. Betul? Au fakiran. Jadi dia kata fihi pada qaulihi miskinan tu ada hazaf. Hazaf apa? Hazaf au. Hazaf au yang syarah letak tu. Hazaf au dan ma'a ma'utifat. Hazaf au serta apa yang diatafkan, iaitu fakiran tu. Hazaf au dengan maktuf. Hazaf au dengan maktuf. Maktuf lepas dah tu kan. Sebelum dah tu maktuf alaih. Lupa pula. Fihi hazfu au ma'a ma'utifat kama asyara ilaihi syarih, seperti mana diisyaratkan oleh syarih bi qaulihi au fakiran, dengan katanya au fakiran. Jadi au tu buang, fakiran tu buang. Jadi ada hazaf au serta maktuf. Mudah kata ma'a ma'utifat tu maktuf. Tapi ada ihtimal yang lain, wa yuhtamalu annal murad bil miskin ma yashmalul fakir. Ada ihtimal juga yang dimaksudkan dengan miskin dalam kata musannif rahimahullah tu apa yang merangkumi fakir, apa yang merangkumi orang fakir. Sebab apa dia kata ada ihtimal macam tu? Li'annahuma ini jitama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Jadi apa ni, kena tahu lah. Jadi macam satu apa ni kaedah, bila ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Apa maksud dia? Ai ini jitama'a, miskin dengan fakir tu fil ibarah, iftaraqa fil makna, maknanya dia berbeza pada makna. Faham? Maknanya bila kita kata fakir dan miskin, maknanya fakir ni lain, miskin ni lain. Maknanya makna fakir lain, makna miskin lain. Boleh, sebab dia ijtama'a. Bila ijtama'a iftaraqa, bila dia bersama, ada dikumpulkan sekali pada ibarat, maka dia berbeza pada makna. Iftaraqa yani iftaraqa fil ibarah, fil makna. Wa in iftaraqa fil ibarah, jika iftaraqa fil ibarah dia tak sekali, maknanya sebut miskin saja, ataupun sebut fakir sahaja. Wa in iftaraqa fil ibarah ijtama'a fil makna, sama pada makna. Maknanya sini sebut miskin je, maknanya pada makna miskin ni juga fakir, pada makna miskin ni juga fakir. Jadi sekarang ni dia iftaraqa. Faham tak? Dia iftaraqa tak ada sekali, bukannya ijtama'a. Dia tak ijtama'a fil ibarah, dia iftaraqa sebab di sini tak sebut fakir. Jadi walaupun tak sebut fakir, pada makna miskin orang fakir. Faham kan? Jadi walaupun tak sebut, termasuk sekali. Termasuk sekali. Ijtama'a fil makna. In iftaraqa fil ibarah ijtama'a fil makna. Macam orang selalu sebut apa dia? Islam dengan iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu mud berapa? Ni yang nak tulis Syekh Ihab 510 gram. Kat Malaysia nak tak tahu apa kira berapa. Satu mud lah. Satu mud tak sampai. Macam sikit ingat 510 gram.
Nah atas ke 700. Ana pernah tulis. Ana pernah ni lah tengok. 6 dalam 700 lebih kurang 6 ke 700. 510 ni macam sikit ya. Okey. Okey. Fa in ajaza anil jami' sama lah syarah tu. Fa in ajaza anil jami'i istaqarratil kafaratu fi dhimmatihi. Maka jika lemah ia seorang tu tak mampu lah, tak mampu anil jami', dia tak mampu daripada ketiga-tiga kafarah tadi tu. Dia tak mampu nak puasa, tak mampu nak merdeka, tak mampu nak bagi makan tu pun tak mampu, tamlik 60 miskin tu pun tak mampu. Adakah kafarah tu hilang, lenyap macam tu je? Maknanya tak ada apa lah dia. Macam zakat fitrah kan, kalau orang tu tak mampu pada tak mampu, dia tak ada harta yang lebih kan, dia tidak ada harta yang lebih untuk zakat. Jadi bila dah lepas dah waktu wujub tu, tak ada lah dia zakat, tak ada kena zakat dia, walaupun lepas tu dia kaya kan, walaupun lepas tu dia kaya. Okey, adakah ni macam tu? Tak, ini tak macam tu. Fa in ajaza anil jami' istaqarrat al kafarah fi zimmatihi. Ini kekal kafarah tu di dalam dia tanggungan dia, tanggungan orang tu lah. Fa in qadara ba'da zalika ala khaslatin min khisalil kafarati fa'alaha. Maka jika dia mampu atas satu khoslah, dia ada 3 kan, etik, saum dengan it'am. Jadi apa yang dia mampu selepas tu dia buat lah. Kalau dia mampu yang nombor 2, mampu yang nombor 3, mampu nombor 1, ikut mana yang dia mampu. Itu maksud dia fa in qadara ba'da zalika ala khaslatin min khisalil kafarah, atas salah satu daripada khisal kafarah tu fa'alaha. Okey. Tengok fa in ajaza. Fa in ajaza anil jami' ay jami'il khisal as-salas al-madhkurah. Itu pun ajak kita takdir. Jadi dalam kita bercakap tu fa in ajaza anil jami', jadi kita dalam kepala otak kita jami' tu apa? Jami' khisal as-salasah. Walaupun kita sebut jami', tapi dalam kepala kita dah takdir dah. Dia ringkas tu bahasa Arab sebut ni, tapi sebenarnya banyak lagi dia punya takdir dia tu. Kalau dia tak mampu daripada semua apa? Semua khisal-khisal yang 3 tadi. Yang tersebut tu. Wa qawlu istaqarra al-kafarah fi zimmati ay li anna huquq Allah. Sebab apa? Kekal tetap kafarah tu dalam zimmah dia, dalam tanggungan dia. Kerana li anna huquq Allah ta'ala al-maliyata idza ajaza syakhsu anha fa in kanat al-kafarah tu bisababin, ataupun fa in kanat al-huquq tu, al-huququllah tu al-maliyah, fa in kanat bisababin minhu istaqarrat fi zimmatihi. Karena hak-hak hak Allah Taala yang berbentuk harta. Hak Allah Taala yang berbentuk harta, bila seseorang tu lemah, tak mampu daripadanya untuk nak keluarkan, maka kita tengok sebab apa benda tu kena. Hak-hak Allah Ta'ala berkait dengan harta tu disebabkan dia ke ataupun bukan disebabkan dia. Fa in kanat bisababin minhu istaqarra fi zimmatih.
Kalau jika disebabkan dia memang dia yang buat sabab, maka kekal kafarah tu pada zimmah dia, seperti kafarah zihar dan juga kafarah jima', kafarah bunuh, dan juga kafarah sumpah. Itu sebab kan, dia yang buat sabab. Dia jima', dia zihar, dia bunuh, dia sumpah, kan dia yang buat sabab. Wa illam takun, wa illam takun, dan illam takun apa tu? Domain kembali kepada Dhamirun alaman. Alaman dah yang untuk dhamir. Dengar. Huququllah al-maliyah. Fa in kanat atas tu. Fa in kanat bisababin minhu. Fa in kanat bisababin minhu. Fa in kanat huququllah al-maliyah tu bisababin minhu istaqarrat huquq tu fi zimmatihi. Kena kau ada kafarah tu lah. Tapi sini nak bawa maksud apa ni, tapi nak apa ni, domain tu kemudian ada huquq, dan huquq tu kafarah tu lah. Kucing ada rosing. Wa illam takun bisababin minhu, dan jika huquq Allah maliyah tu bukan dengan sebab dia, lam tastakir, maka tak kekal. Hak Allah Ta'ala berbentuk harta tadi, lam tastakir. Ini lam tastakir fi zimmatihi. Takdirlah dia tak sebut dah, macam tu lah kitab-kitab Arab tadi, istaqarrat fi zimmatihi, ini tak sebut lam tastakir, dia sebut. Faham? Contoh dia ka zakatil fitri, itu zakat fitrah. Ada dia buat apa-apa zakat fitrah? Tak ada buat apa-apa kan, kena zakat. Jadi bukan tak ada dia buat sebab apa, bukan dengan sebab daripada dia, jadi dia tak mampu, habis. Tapi hak lain-lain tu kekal. Ni pun satu boleh ni tanda keluarkan. Ada dobit sebagai dobit. Maknanya huququllah ta'ala maliyah idza ajaza syakhs, tengok sama ada bisababihi ke ataupun bukan dengan sebab dia buat. Apa ni bisababin minhu, yani biduni sababin minhu, contohnya istaqarrat fi zimmati, yani tak lam tastakir fi zimmati. Buat tasjir. Okey. Fa in qila, maka jika dikatakan ada i'tirad, law istaqarratil kafarah fi zimmatihi la amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula fil hadits sabiq bi ikhrajiha indal qudrah binaan ala anna i'ta'ahu litamri ala wajhi sadaqah ma'a baqa'il kafarah fi zimmatihi kama huwa ahadu timalaini sabiqain. Jadi maka jika dikatakan kalaulah kafarah tu kekal dalam zimmah, dalam tanggungan orang yang jima' tu, nescaya Nabi akan suruh lelaki dalam hadis yang tersebut tu, nama apa, Sakhar bin Salamah tu, nescaya Nabi akan suruh lelaki tersebut untuk mengeluarkan kafarah tu ketika dia mampu. Ini dibina ala binaan ala anna i'ta'ahu, apa ni, kerana dibina atas bahawasanya pemberian Nabi itu, tamat pemberian Nabi akan tamar kepada lelaki tadi itu ala wajhi sadaqah, atas wajah sedekah, atas jalan sedekah, ma'a baqa'il kafarah, serta kekal kafarah fi zimmatihi kama huwa ahadul ihtimalain, seperti dia salah satu daripada ihtimal, dua ihtimal.
yang telah lalu. Ujiba, dijawab, bi anna ta'khirul bayan li waqtil hajah jaizun. Ini pun ada khilaf. Masalah ta'khirul bayan li waqtil hajah. Maka dijawab bahasanya mentakhirkan bayan, mentakhirkan kenyataan, penjelasan pada waktu hajah, waktu orang tu berhajat tu harus. Maka sekarang ni orang tu tak berhajat lagi nak keluar, dia tak ada duit lagi kan. Jadi dia dah ada dah waktu hajat pada bayan, Nabi bagi tahu lah. Jadi itu ada khilaf, adakah takhirul bayan li waqtil hajah jaiz ataupun tidak. Fayakunu Nabi SAW qad akhara bayana wujubi ikhrajiha. Maka adalah Nabi itu dia telah mentakhirkan, melewatkan bayan wajib keluarkan kafarah tu atas lelaki itu ba'dal qudrah, selepas qudrah. Takhirkan selepas qudrah. Jadi dia takhirkan bayan tu selepas qudrah. Ma'astiqrariha fi zimmatihi li waqtil hajah, serta tetapnya kafarah tu dalam tanggungan dia sehingga ke waktu hajah. Wa huwa waqtul qudrah, itu waktu hajah tu waktu qudrah lah. Maknanya takhir bayan pada waktu hajah. Mana waktu hajah tu, waktu qudrah tu Nabi bagi tahu. Fa in qadara ala khaslatin fa'alaha falau kana qadiran 'alaiha ibtidahan. Maka jika dia mampu atas satu khoslah, salah satu daripada tiga tu, maka dia buatlah. Kalau dia mampu nombor 2 terus, buat nombor 2 terus. Mampu nombor 3 terus, buat nombor 3 terus. Mampu nombor 1, buat nombor 1 terus. Walau kana qadiran 'alaiha ibtidaan. Dan kalau dia mampu ke atas khoslah tu mula-mula, walaupun khoslah tu yang ketiga, yang tamlik 60 it'am tadi tu, yang tu dia mula-mula dia mampu, yang tu dia buat. Walau kana qadiran 'alaiha ala khoslah tu ibtidaan. Wa in qadara ala aksan min khoslah, kalau dia mampu buat lebih, contohnya dia mampu buat nombor 3 dengan nombor 2, waktu tu dia kena tertibkan. Rattaba li'annaha istaqarrat fi zimmati murattabatan. Maknanya dia mampu nombor 2 dengan nombor 3. Jadi dia kena buat nombor 2 dulu. Faham? Atas tertib. Kerana kafarah tu tetap pada zimmah dia dalam keadaan murattabah, dalam keadaan tertib. Faham? Nak? InsyaAllah. So slow lah. Habis lah. Intaha. Habis lah pasal jima', habis lah. Pasal kafarah pun habis. Panjang pula. Wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi udrin kaman fihi kaman fihi aftara li maradin. Itu ameh. Wa man mata wa alaihi siyamun fait min Ramadan bi udrin kaman fihi, kaman aftara fihi, kaman aftara fihi. Betul? Oh, aftara dulu baru fihi. Oh, terbalik. Betul? Sama. Selalu entah salah.
Kaman aftara fihi limaradin. Terbalik tu ni. Ini panjang lah sini tu. Boleh kita baca sikit, tengok. Baik, qala al-musannif rahimahullah, wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi udhrin kaman aftara fihi limaradin. Macam tu. Okey. Kaman aftara fihi limaradin walam yatamakkan min qada'ihi ka'anistamarra maraduhu hatta mata fala isma alaih fi hadzal fa'id wala tadaruka bil fidyah. Okey. Waman mata, dan barang siapa mati ia wa alaihi siyamun fa'id, sedangkan ada di atasnya tu puasa yang luput. Maknanya dia ada puasa yang ditinggalkan lah. Puasa yang ditinggalkan. Wa alaihi siyamun fa'itun min Ramadan, ada atas orang ni puasa yang luput, yang ditinggalkan daripada bulan Ramadan. Tinggal tu dengan uzur ke ataupun bukan dengan uzur? Min Ramadan bi uzrin. Puasa yang ditinggal faid dan yang luput daripada bulan Ramadan tu dengan sebab uzur. Contoh dia, kaman aftara fihi limaradin, seperti orang yang berbuka pada bulan Ramadan, fi Ramadan, limaradin, kerana sakit, dan walam yatamakkan min qada'i, dan dia tak mampu daripada qada'kan puasa dia yang luput tu. Walam yatamakkan min qada'ihi. Nak contoh dia macam mana? Nak bagi contoh, dia ada puasa, berbuka kerana uzur, lepas tu tak mampu nak qada'. Ka'anistamarra maraduhu, seperti orang yang berkekalan sakit dia hatta mata. Bulan puasa dia sakit, jadi dia tak puasa lah 30 hari tu, dan selepas bulan puasa tu berkekalan dia punya sakit sehinggalah dia mati. Faham? Maka orang ni fala isma alaihi fi hadzal faid, maka tidak ada dosa atas dia pada faid tu, pada pada puasa yang luput tu, dan wala tadaruka bil fidyah, dan dia tidak ada tadaruk, tak perlu nak dapatkan balik puasa tu, nak tadaruk balik dengan fidyah. Maknanya orang ni tak ada kena apa. Faham tak? Orang yang berbuka disebabkan uzur, lepas tu uzur dia berterusan sampailah dia mati, maka orang ni tak ada apa-apa yang perlu dibuat, tak ada apa-apa kat atas dia. Maknanya tak perlu orang nak bayar fidyah untuk dia, tak perlu juga orang nak puasa untuk dia. Sama kan ada dua kan, sama ada orang tolong puasa untuk dia ataupun banyak fidyah bagi puasa tu. Ni tak ada apa, kosong. Dia berbeza kalau dia mampu untuk puasa. Contohnya, dia tak puasa bulan Ramadan, lepas tu bulan Syawal
Lepas tu boleh kata 30 hari dia sembuh. 30 hari tu dia sembuh tu dia boleh puasa tapi dia tak puasa. Lepas tu sakit datang balik berterusan. Faham? Berterusan sampailah dia mati. Baik, 30 hari tadi boleh dia puasa. Dia tak makan kan? Dia tak makan minal qada fi salah satu yaum ni. Fi salasina yauman ni, tapi dia tak puasa. Yang ni kena qada. Faham tak? Kena tadaruk balik. Tapi orang ni dia berterusan sakit dia. Sakit dia terus berterusan sampai mati. Jadi dosa tak ada, qada pun apa semua tak ada. Boleh? Bagi dah itu kan, orang tu aftara bi uzrin ataupun bi ghairi uzrin. Lepas tu uzrin pun ada dua, tak makan minal qada alam tak makan minal qada. Bi ghairi uzrin pun ada dua, tak makan minal qada alam tak makan minal qada. Dalam pengajian itu mau ni tak tulis dah. Dalam tu pun dalam hasyiah pun ada sebut. Semua ada dalam ni. Nampak dalam tu, kita tengok dalam ni rupa 4 dia. Qauluhu wa alaihi siyamun faid. Wa alaihi siyamun faid wal hal anna alaihi siyaman faitan. Fal waw lil hal. Li waw tu wal waw hal. Wal hal alaihi siyam faid. Wal hasil khulasah dia anna suwara arba'atun. Dia punya suar rupa masalah dia ada 4. Sebab apa ada 4? Li'annahu imma an yafutahu as-siyamu bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Nampak? Li'annahu imma an yafutahu siyam bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Wa ala kulli halin imma an yatamakkana min al-qada aw la. Jadi dia akan jadi 4. Dia akan jadi 4. Ingat. Ini ada 4 keadaan lah. Ada 4 keadaan. Sebab dia kata imma an yafutahu siyam bi uzrin aw bi ghairi uzrin. Lepas tu wa ala kulli hal, dan tiap-tiap hal uzur dengan keadaan tidak uzur ni semua tu pula bagi 2. Imma an yatamakkan minal qada aw la. Sama ada dia mampu qada ataupun tak mampu qada. Semua sekali ada 4. Ada 4 rupa masalah. Fayajibu tadaruk fi salasin minha. Wajib tadaruk pada 3 daripada 4. Apa dia 3 daripada 4 tu? Wahia, salas tu ma idza fatahu bi ghairi uzrin sawa'un tamakkana minal qada am la, wa ma idza fatahu bi uzrin wa tamakkana minal qada. Jadi ketiga ada daripada 4 masalah ni. 3 masalah tu kena tadaruk bi ghairi uzrin. Yang ni sama ada tamakkana minal qada atau lam yatamakkan minal qada, kena tadaruk. Dengan bi uzrin tapi tamakkana minal qada wa lam yaqdi. Ini pun kena tadaruk. Maknanya dia kena Allah Sayyidina Sayyidina Muhammad orang puasa untuk dia ataupun bayar fidyah. Bayar fidyah. Satu ni tak kena apa. Yang ni dia aftara bi uzrin, lepas tu walam yatamakkan minal qada. Masalah dia, contoh dia apa tadi? Kan istamarra maraduhu hatta mata. Jadi 3
Tiga kena tadaruk. Fayajibu tadaruk fi salasin minha. Maksudnya tadaruk, nak terjemah tadaruk maknanya mendapatkan puasa tu dengan fidyah. Mudah kata 3 masalah kena bayar fidyah ataupun orang tolong puasa untuk dia. 1 masalah tak kena apa-apa. Fayajibu tadaruku fi salasin minha wa hiya ma idza fatahu bighairi uzrin sawa'un tamakana minal qada am la. Tu 2 masalah. Itu masalah apabila luput puasa dia tu dengan ketiadaan uzur, sama ada dia mampu qada ataupun tak mampu qada. Ini tak kira sebab dia bukan dengan sebab uzur. Mampu qada ke tak mampu qada ke. Contohlah kata dia tak mampu, dia buka puasa 5 hari. 5 hari dia tak puasa, tapi bukan dengan sebab uzur. Saja-saja tak ada uzur. Lalah masuk Syawal sakit, berterusan sakit, mati. Dia mampu qada tak? Tak mampu qada. Tapi dia puasa tadi, dia tak puasa dengan uzur ke bukan dengan uzur? Bukan dengan sebab uzur. Dia tak puasa tadi. Jadi walaupun dia tak mampu qada sebab sakit, tapi dia buka puasa bukan dengan sebab uzur. Orang ni kena fidyah. Dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Betul. Likulli yaumuddun. Sawa'un tamakkada minal qada am la. Wa ma, ini masalah yang ketiga. Masalah wahiyya salasah tu imma ma, masalah idza ma fatahu bighairi uzrin. Sawa'un tamakkana minal qada 1 am la atau lam yatamakkan minal qada 2. Wa ma idza fatahu bi uzrin. Ini masalah yang ketiga. Idza fatahu bi uzrin, luput puasa dengan sebab uzur, wa tamakkana minal qada, dan dia mampu qada tapi dia tak qada, lepas tu mati. Jadi 3 masalah ni kena fidyah. Wala yajibu tadaruku fi suratin wahidah, maka tak wajib fidyah pada satu surah, iaitu wahiyya ma idza fatahu bi uzrin wa lam yatamakkan minal qada, iaitu luput puasa dengan sebab uzur dan dia tak mampu qada. Wa kalamul musannif syamilun lis salasatil ula duna suratir rabi'ah. Jadi kalam musannif merangkumi ketiga-tiga rupa masalah yang pertama tadi, tapi tak masuk masalah yang keempat. Itu kena tengok dalam matan lah. Matan kata apa? Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Faham tak? Jadi kalam musannif ni termasuk ketiga-tiga rupa masalah tu. Orang yang mati, tak kira lah dia mati, sama ada mati wa alaihi siyam, dan ke atasnya puasa, sama ada puasa Ramadan, puasa wajib, puasa Ramadan, min Ramadan, sama ada dengan uzur ataupun bighairi uzrin, termasuk sekali. Lepas tu bighairi uzrin tu tamakkan minal qada ataupun la yatamakkan minal qada. Jadi yang tu kena fidyah. Lepas tu dengan sebab uzur dia mampu qada tapi dia tak qada, yang ni pun kena fidyah juga. Jadi termasuk sekali. Adapun masalah yang keempat tak masuk. Sebab masalah keempat tak kena apa-apa. Sebab tu dia kata wa kalamun musannif syamilun li salasah al-ula duna surati rabi'ah. Faham? Kena perhati kalam musannif. Wa syarih adkhalaha fi kalamil musannif wa ja'ala hukmaha min indihi. Jadi syarih yang masukkan surah yang keempat ni, surah yang tak kena qada, tak kena apa-apa. Surah yang tak kena apa-apa tu yang keempat. Wa syarih adkhala surah ar-rabi'ah fi kalamil musannif. Dia yang masukkan, dan dia jadikan hukum
Yang keempat tu min indihi, dari sisi dia lah. Summa dakhala ala baqiyati kalamil musannif bima fihi kusur li annahu yashmal kull salasah lati yajibu fiha tadarruk faqad hamalal matnum ma la yutik ma fi sannihi min al kusur fa kana ula jana kalam musannif syamilan li salasah al mazkurah wa yaj'ala as-surah ar-rabi'ah min mafhumihi li annahu la yahtamiluha. Panjang pula. Nampak tu ada kritikan pada ibarat. Itu sedapnya macam tu lah. Dia ajak kita duk tengok selalu. Sebab ikutkan kalam musannif, dia ceritakan pada kalam musannif tu ada ketiga-tiga rupa masalah tu. Satu masalah tak ada, kan? Ada masalah ni, masalah ni. Yang ni tak ada. Faham? Yang ni masalah ni tak ada dalam kalam musannif. Syarah dia masukkan surah ni. Faham tak? Dia yang masukkan surah ni. Sebab tu dia kata waman mata wa alaihi siyamun faitun min ramadan bi uzrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada. Tu surah yang keberapa? Surah yang keempat. Faham tak? Tu surah yang keempat. Jadi dia jadikan kalam musannif tu, dia jadikan tu surah yang keempat. Lepas tu ut'ima anhu tu barulah barulah dimasukkan surah lagi ketiga surah. Wa in mata tu. Wa in mata bi ghairi uzrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi. Baru dia masukkan. Tapi ada padanya kusur. Ada kusur ni ada singkat, ada macam cakap macam mana? Kusur. Ada yang tak cukup lah. Ada tak cukup. Ada singkat kusur. Tu main tengok ibarat. Panjang pula lah. Tak apa. Wa in mata bi ghairi uzri wa mata kana qari utima anhu. Wa in mata ka wa in fata. Dalam syarah wa in mata, dalam dalam ni wa in fata pula. Wa in fata dalam hasyiah wa in fata bi ghairi uzrin ka wa in mata. Pelik wa in mata bi ghairi uzrin. Wa in fata. Nantinya sama. Wa in fata. Wa syarah adkhalaha fi kalamin musannif wa ja'ala hukmaha min indihi summa dakhala bima fihi kusur li'annahu yashmalu kulla salasah li'annahu la yashmalu boleh
La yashmalu. La yashmalu kan? Patut tak jumpa. Li'annahu sini li'annahu yashmalu kulla salasah. Tuan apa nak duk tengok bawah-bawah ni? Sebab tu li'annahu yashmalu kulla salasah. Sebab dia tak sebut semua. Sebab kalam musannif memang termasuk 3 sekali, tapi kalam syarah ni, kalam syarah wa in fata bi ghairi uzrin tu, dia tak meliputi ketiga-tiga tu. Sebab tu dia kata dalam kalam ada kusur, ada singkat, tak cukup soalan dia. Sebab tu li'annahu la yashmalu kulla salasah allati yajibu fiha tadarruk. Nampak? Dia tak merangkumi ketiga-tiga perkara yang wajib padanya fidyah tu. Dia tak sebut tiga-tiga sekali. Sekarang ni sebab dia syarah, dia kalam musannaf nak bagi tahu 3 tu, tak masuk yang surah yang keempat. Tapi syarah dia masukkan surah yang keempat melalui kalamatan tu. Tu dia kata wa man mata wa alai siyamun faitun min ramadan bi ghairi uzri. Nampak? Itu dia jadi yang surah yang keempat. Tapi kalau kita tak masukkan kalam syarah, dia jadi surah yang pertama sampai yang ketiga. Faham kan? Jadi bila dia buat macam tu, dia jadikan kalam matan awal tu surah yang keempat, lepas tu barulah nak masukkan surah yang lain. Tapi ada kusur sebab tak masuk ke semua surah yang wajib fidyah. Summa dakhala ala baqiyatin. Kemudian dia masuk ke atas baki kalam musannif dengan sesuatu yang ada padanya kusur. Sebab apa ada kusur? Li'annahu la yashmalu kulla salasah allati yajibu fiha tadaruk. Sebab kenapa kata ada kusur? Sebab tak meliputi, tak merangkumi ketiga-tiga rupa masalah yang wajib padanya fidyah. Faqad hamala al-matna ma la yutik. Hammala. Faqad hammala al-matna ma la yutik ma'a ma fi sani'ihi minal kusur. Dia menanggung matan atas apa yang dia tidak mampu, serta ada pada sonik dia apa yang dia buat tu daripada kusur. Fakana aulanya musannif buat syarah buat macam mana? An yaj'ala kalam al-musannif syamilan li salasah al-mazkurah. Aulanya dijadikan kalam musannif itu dijadikan kalam musannif wa man mata wa alaihi siyamun min ramadan ut'ima anhu tu, dijadikan kalam musannif itu yang merangkumi ketiga-tiga rupa masalah. Ketiga-tiga rupa masalah yang kena fidyah tu. Lepas tu wa yaj'ala as-surah ar-rabi'ah min mafhumihi. Lepas tu dijadikan surah yang keempat daripada mafhum kalam musannif. Faham? Dan mafhum musannif orang mati, lepas tu dia ada puasa, tak mampu qada apa semua tu. Jadi mafhum dia, kalau dia ada uzur, lepas tu dia tak mampu qada, tak kena fidyah. Dia jadikan surah yang keempat tu daripada mafhum. Li'annahu la yatahammaluha.
Okey. Jadi kita tahu lah ada 4. Yang penting kita ada tahu 4 rupa masalah tu je. Cuma lepas tu ni nak tengok ibarat-ibarat je lah dalam ni. Kita nak belajar sikit daripada kalam Muhasyi. Wa qalu fi ma tamakkan min qada'ihi fa in tamakkana wa lam yatamakkan min qada'ihi. Walau qamlatanakum. Okey. Habisnya tu wa in fata bi ghairi uzrin. Tadi nak masuk rupa yang lain pula. Tadi rupa yang keempat. Tapi kita dah baca dan hasyiah tu jelaslah kat kita ada empat rupa masalah sebenarnya. Wa in fata. Wa in fata. Wa in fata bi ghairi uzrin. Jika luput puasa dengan ketiadaan uzur. Wa mata, dan mati ia qabla tamakkun min qada'ihi, dan mati sebelum mampu daripada qada. Sebelum mampu daripada qada. Ut'ima anhu, jadi makan daripada pihak dia, ai akhrajal wali anil mayyit min tarikatihi likulli yaumin fatamud. Jadi wali akan keluarkan bagi si mati daripada peninggalan harta si mati itu bagi tiap-tiap hari yang luput itu 1 mud. Satu mud. Tapi sebelum tu tengoklah fala isma alaihi fi hadzal fa'id tu. Fala isma alaihi fi hadzal fa'id tu nak bagi tahu tak wajib qada juga tu, dalam tu dia sebut ai fala ma'siyata alaihi bisababi fawati hadzal fa'id wa qawluhu wala tadaruka bil fidyah ai wala bil qada aidan. Nak tunjuk tu je, nak tandakan, nak bagi tahu tak ada fidyah. Ni tak bagi tahu pun tak ada, tak kena qada. Ni dalam ni sebut wala bil qada aidan, maknanya tak perlu fidyah, tak perlu qada. Lepas tu saya boleh tak sebut wa inna maktasara ala al-fidyah li anna al-musannif iktasara alaiha fi ma sayati. Okey. Lepas tu wa in fata bi ghairi uzrin wa kadza in fata bi uzrin wa tamakkana minal qada. Faham? Begitu juga in fata bi uzrin. Jadi tak masuk, surah ni tak masuk. Wa in fata bi uzrin wa tamakkana minal qada. Tapi dia tak qada. Faham? Dia fata bi uzrin tapi dia mampu qada dan dia tak qada. Yang ni pun kena juga fidyah. Wa huwa muhtarazu qawlihi fi ma taqaddama wa lam yatamakkan min qada'ihi. Jadi surah ni tak masuk, dia tak merangkumi ketiga-tiga rupa masalah tu. Kalam syarah ni. Sebab tu dia kata ada kusur. Ada kusur pada kalam syarah. Aulanya macam mana dia sebut tadi. Fa in tamakkana min qada'il ba' dunal ba'. Dia mampu qada' sebahagian, tidak mampu qada' sebahagian. Wajaba tadarukul ba'dil ladzi tamakkana min qada'ihi dunal ba' alladzi lam yatamakkan min qada'ihi li'anna al-fardha annahu fatahu bi uzrin wa lam yatamakkan min qada'ihi. Faham tak situ? Faham?
Tak nampak? Bismillah. Masalah dia macam ni. Nama apa? Zaid, dia tak puasa, dan dia tak puasa disebabkan uzur. Okey ya? Dia tak puasa disebabkan uzur. Sebulan dia tak puasa disebabkan uzur. Okey. Kemudian masuk bulan Syawal, 2 Syawal tu dia elak lah 2 Syawal sampai dah 15 hari lepas tu dia dalam keadaan sihat. Dia boleh qada kan? Tapi dia tak qada. 15 hari dia sihat, dia tak qada. Lepas tu dia sakit. Lepas 15 hari dia sakit. Faham? Lepas 15 hari dia sakit. Dan dia sakit tu, sakit dia berterusan sampai dia mati. Sakit dia berterusan sampai dia mati. Sekarang ni dia tinggal puasa berapa hari? 30 hari. Dia mampu ganti tadi berapa hari? 15 hari. Lepas tu yang lebih tu dia mampu ganti tak? Dia tak mampu ganti. Jadi dia kena fidyah berapa hari? 15 hari. Itu masuk dia nak abang situ. Jadi kalau orang tu dia tak puasa dengan sebab uzur. Memang tadi dia sakit bulan puasa, jadi dia tak puasa lah. Tapi lepas tu masuk bulan Syawal, dia sihat. Dan waktu sihat tu sepatutnya dia boleh ganti puasa dia, tapi dia tak ganti. Tapi dia sihat 15 hari je. Lepas tu dia sakit balik. Dia sakit balik, berterusan sakit tu mati. Jadi 15 hari ni dia boleh qada tapi dia tak qada. Yang ni kena fidyah. Lepas tu 15 hari lagi puasa dia tu tak kena apa? Tak kena qada, tak kena fidyah. Sebab apa? Sebab dia tak mampu nak qada. Faham? Dia hanya dapat 15 hari je. Itu maksud sini fa in tamakkana min qada'il ba' dunal ba'. Jika dia mampu qada sebahagian, tidak sebahagian yang lain. Sebab separuh puasa dia mampu qada, separuh puasa dia tak mampu qada. Wajaba tadarrukul ba' alladhi tamakkana min qada'ihi. Wajib dia tadarruk ba' tu. Maknanya dia kena fidyah lah sebahagian yang dia mampu qada tu. Tidak sebahagian yang lain yang dia tak mampu qada. Sebab apa? Di annal fardu masalah dia ni annahu fatahu bi uzrin wa lam yatamakkan min qada'ihi. Jadi sebahagian tu dia tak mampu nak qada. Tak perlu lah. Faham kan? Wa qauluhu wa mata qabla tamakkun min qada'i ay au ba'da tamakkun min qada'ihi bil aula. Dia atas jalan aula. Dia kata habis dah masalah tu habis. Ni masalah dia fatahu bi ghairi uzrin. Jadi wa in fatahu siam tu bi ghairi uzrin, dengan ketiadaan uzur, dan dia mati sebelum mampu qada. Dia mati sebelum mampu qada. Ai au ba'da tamakkun. Dia kata dan ataupun selepas dia mampu daripada qada. Kalau sebelum mampu qada dia kena, selepas dia mampu qada lagilah kena. Atas jalan aula. Faham tak? Fa yajibu tadaruk fi ma fata bi ghairi udrin mutlaqan. Sama ada sebelum mampu qada atau selepas mampu qada, mutlaqan dia kena fidyah. Sebab dia tinggal puasa tu dengan sebab, bukan dengan sebab uzur. Sawa'un mata qabla tamakkun min qada'i aw ba'da tamakkun minhu. Fa kana al-aula an yakul walau qabla tamakkun. Aula yang dia cakap macam tu. Wa mata walau qabla tamakkun min qada'ihi ut'ima alaihi. Dia cakap macam tu. Aulanya dia cakap macam tu. Aulanya syarah kata macam tu lah. Maka fatah sulu salasu suwarin. Maka terhasillah 3 rupa masalah yang yajibu fiha tadaruk kama marra. Ni campak yang satu atas tu lah, yang tadi yang disebut tu. Habis. Tu apa ni kita tengok ibarat lah. Taib, Allah SWT. Jadi kalau dia mati dengan ketiadaan uzur dan dia luput puasa dengan ketiadaan uzur dan dia mati sebelum mampu qada, begitu juga selepas dia mampu qada, ut'ima anhu. Kalau ikut dalam matan ut'ima anhu, cuma dia tafsirkan akhrajal wali, nak baca at'ama anhu. Iaitu wali si mati itu mengeluarkan daripada si mati itu, daripada peninggalan si mati, likulli yaumin fata, bagi tiap-tiap hari yang luput, muddun. Kalau nak ikut dia jadi muddun, kalau nak ikut kalam matan dia jadi maf'ul dah, nak fa'il ut'imah lah.
Tapi kalau kat sini, kalau ikutkan kalam syarih, nak jadi maf'ul bagi akhraja. Pun dia sebut sikit dalam tu, buatlah. Jadi wali dia keluarkan daripada si mati itu, daripada tarikah si mati, bagi tiap-tiap hari yang ditinggalkan satu mud ta'am, muddu ta'amin. Satu mud ta'am, satu hari satu mud. Wa huwa ritlun wa sulusun bil Baghdadi wa huwa bil kay nisfu qadahin misri. Satu sekati 1/3 dengan kati Baghdad. Dan wa huwa bil kay dengan sukatan nisfu qadahin. Apa dia ni? Qadah. Satu mangkuk. Qadah Misri, mangkuk apa, Mesir. Dalam hasyiah, akhrajal wali anil mait min tarikati ay in kana lahu tarikah. Maksudnya wali itu akan keluarkan daripada harta si mati sekiranya si mati ada tarikah, ada harta peninggalan yang ditinggalkan. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yakun lahu tarikah, jika dia tak ada tarikah, jaza lil wali bal walil ajnabi. Kalau tak ada, si mati tak ada harta, harus bagi si wali dan harus bagi orang luar ajnabi, walau min ghairi iznin, walaupun bukan dengan izin. Al-it'am, boleh bagi makan, dia tolong. Dia tolong keluarkan muk tu. Al-it'am min malihi, daripada harta dia, bagi makan tu. Ini maksud it'am tu tamlik tadilah. It'am tu bagi pihak si mati, dia boleh keluarkan duit daripada harta dia, dia tolong keluarkan bagi pihak si mati. Sebab apa boleh? Li'annahu, masalah it'am ni min qabili wafa'i dainil ghair. Dia ni daripada, dia termasuk daripada min qabil, daripada apa, orang kata menyempurnakan hutang orang lain. Wa huwa wafa'u dainil ghairi sahih. Kan? Jadi dia umpama banyak utang. Sebab tu walaupun tanpa izin pun boleh. Tanpa izin pun boleh. Warraqi idza mata wa alaihi siyam fali sayyidihi wa ghairihi alfida anhu min malihi idza tarikata lirraqi. Adapun raqi, hamba, kalau dia mati dan dia ada puasa yang ditinggalkan, maka sayyid dia lah, dia punya tuan dia ataupun selain dia, nak tolong tebus daripada diri dia. Sebab tapi daripada harta orang tu lah. Sebab tarikah ni mana ada, raqi mana ada tarikah, di mana ada harta. Diri dia pun tu harta orang dah. Diri dia tu pun harta orang atau tuan dia. Baik. Jadi banyak fidyah lah, banyak fidyah. Berhenti situ, nanti sambung. Wa ma zakarahul musannif huwal qaulul jadi wal qadim la yata'ayyan al-it'am bal yajuzu lil waliyyi aidan an yasuma anhu bal yusannu lahu dhalika kama fi syarhi al-muhadzab wa sawwaba fi rawdah al-jazma bil qadim. Jadi yang tadi dalam ni sebut ni qaul jadi tu,
Apa yang disebut oleh musannif, bagi makan tu. Bagi makan 1 mud. Kalau tak puasa, yang tak ada tinggal puasa, bagi makan 1 mud. Memang kena bagi makan. Ini ya ta'ayyan al-it'am, mesti bagi makan. Nak puasa, nak tolong puasa boleh tak? Tak boleh. Itu qaul jadid. Wal qadimu la yata'ayyan al-it'am. Qaul qadim tak mesti bagi makan. Bahkan yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu. Boleh bagi wali dia berpuasa bagi pihak si mati. Tu pendapat qadim. Yang kita beramal sekarang ni pendapat qadim lah. Antara pendapat qadim yang difatwakan yang muktamad. Salah satu pendapat apa ni, dia pendapat qadim tapi dia muktamad. Tu kita tengok esok lah. Tu kita tengok esok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw